Yang ketiga, yang perlu untuk dilakukan oleh seseorang adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Bulan Ramadan bulan diturunkan Al-Quranul Karim. Bulan Ramadan seseorang yang dia beramal amal ibadah yang sunnah akan diganjar oleh Allah sama dengan amal perbuatan yang wajib di luar bulan Ramadan. Orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan berdiri akan diganjar oleh Allah pada setiap hurufnya 100 kebaikan. Kalau dibaca dalam keadaan itu dalam keadaan salat. Kalau dibaca dalam keadaan duduk menghadap kiblat, berikan ganjaran 50. Kalau dibaca dalam keadaan dia bersuci, 25. Bila mana dibaca dalam keadaan tidak bersuci, 10 ganjaran pada setiap Mudarasatul Quran di bulan Ramadan aman digalakkan karena bulan itu adalah bulan turunnya Al-Quranul Karim. Baginda Rasulullah bertadarus dengan Jibril hari-hari. Di bulan Ramadan pada penghujung hayatnya 2 kali beliau bermudarasah atau bertadarus dengan Jibril alaihissalam. Yang keempat adalah bersedekah. Oleh kerana di bulan Ramadan itu bulan yang dilipat gandakan ganjaran pahala, baginda Rasulullah menggalakkan untuk bersedekah. Kata Abdullah bin Abbas, sedekahnya Rasulullah di bulan Ramadan umpama angin yang berhembus, yakni terus lancar macam itu. Sedekahnya Nabi SAW khususnya di bulan Ramadan. Yang kelima, cari malam Lailatul Qadar. Walaupun kita tahu banyak kali mendengarkan malam Lailatul Qadar bila dan umumnya adalah berada pada ganjil 10 terakhir bulan Ramadan, usahakan setiap malam kita itu tidak miss untuk beribadah di bulan Ramadan, kerana pandangan yang mengatakan bahwasanya bulan Ramadan atau malam Lailatul Qadar itu berpindah daripada satu malam ke malam yang lain pada setiap tahun berbeza-beza. Baginda Rasulullah kalau pada 10 terakhir pada malam 23 Nabi akan menghidupkan malam sampai 1/3 malam yang pertama. Kalau malam 25 sampai pertengahan malam, malam 27 sampai hampir sahur, tak tidur Nabi SAW. Nabi yang sudah dijamin surganya masih cari malam Lailatul Qadar. Apatah lagi kita orang-orang beriman yang amat memerlukan kepada ganjaran yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari malam Lailatul Qadar. Yang keenam, yang terpenting daripada adab adalah jaga lisan, jaga mata, jaga telinga, jaga tangan, jaga kaki. Imam Al-Ghazali mengatakan khamsun yuftirna shaim. Ada 5 perkara yang boleh membatalkan ganjaran, bukan membatalkan puasa, membatalkan ganjaran puasa. Yang pertama al-kadhib, dusta. Yang kedua adalah namimah, mengadu domba. Yang ketiga adalah al-ghibah, mengumpat. Yang keempat adalah al-yaminul kadhibah, orang yang bersumpah dengan sumpah palsu. Yang kelima adalah an-nadhar bisyahwat, orang yang tengok dengan pandangan syahwat, tengok perkara-perkara yang menaikkan nafsu. Ini adalah perkara-perkara yang meruntuhkan ganjaran amal ibadah puasa di bulan Ramadan. Adab yang keenam ini teramat penting. Oleh kerana orang yang tidak menjaga adab yang keenam ini, puasanya boleh sah tapi ganjarannya tak dapat sebab melakukan perkara-perkara yang meruntuhkan ganjaran amal ibadah puasa. Dalam hadis yang lain baginda bersabda dalam hadis yang sahih, man lam yada' qawl az-zur wal 'amal bihi fa laysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Orang yang tidak dapat mencegah dirinya dan lisannya daripada perbuatan yang buruk, perbuatan yang mungkar, perbuatan yang maksiat, Allah tak perlu kepada orang itu walaupun dia meninggalkan makan dan minum. Apa maknanya meninggalkan makan dan minum? Berpuasalah. Nabi tak kata walaupun dia berpuasa. Nabi tak sebut macam itu. Nabi kata walaupun dia meninggalkan makan dan minum, sehingga meninggalkan makan dan minum bila mana tak dapat jaga mulut dan anggota tubuh badannya daripada perbuatan yang maksiat, tak dikatakan oleh Nabi sebagai seorang yang berpuasa.
Ini teramat penting. Ini yang tadi ancaman daripada kita punya pengurus majelis tadi yang menyebutkan hari berapa banyak orang berpuasa tapi tak dapat apa-apa daripada puasanya kecuali haus dan lapar sahaja. Berpuasa tapi lisannya tak berpuasa, matanya tak berpuasa, pendengarannya tak berpuasa, anggota tubuh badannya tidak berpuasa, mungkar dibuat selama bulan Ramadan, gugur amal-amal ibadah puasa walaupun puasanya sah tapi tak ada ganjaran, tak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihada as-shawmu junnah, kata Nabi SAW, puasa itu adalah perisai yang menghalang seseorang untuk masuk ke dalam neraka. Fa in qatalahu aw syatamahu ahadun falyaqul inni sha'im marratain. Kalau orang berpuasa itu dimaki, diajak bergaduh oleh orang lain, hendaklah dia mengatakan kepada orang yang mengajak bergaduh, yang memaki, beritahu kepada dia, aku sedang berpuasa 2 kali tersebut. Apa maknanya nak beritahu aku berpuasa? Bukan nak tunjuk dia berpuasa, supaya kontrol emosi, tidak memaki kepada orang yang memaki. Karena makian kita kepada orang yang memaki sementara kita berpuasa, selain makian itu perkara yang adalah yang tidak bermoral, dapat meruntuhkan ganjaran puasa yang kita sedang berpuasa. Fajaqul inni sha'im. Ingatkan, kalau saya sedang berpuasa, maknanya apa? Kamu berpuasa, jangan maki, runtuh ganjaran pahala kamu kalau maki kepada dia. Diingatkan kepada diri sendiri supaya dia tidak meruntuhkan ganjaran itu daripada makian orang yang, daripada memaki kepada orang yang memaki kepada dirinya. Fajaqul inni sha'im, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adab yang keenam amat penting. Oleh sebab itu, bagaimana kita menghindar banyakkan sibuk bulan Ramadan dengan diri sendiri, dengan ibadah